A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Terima kasih pada semua yang mengikuti kita pada pagi ini. Seperti mana minggu-minggu yang lalu yang telah diisi oleh Al-Fadhil Ustaz Zuramli dan Ustazah Isfadiyah. Alhamdulillah, satu perkongsian yang sangat terbaik yang dibawakan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk kita berkongsi tentang ilmu yang kita akan pelajari pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ilmu tersebut, kalau kita bicara kita bicara tentang ilmu, masya-Allah, mudah-mudahan setiap hari kita jangan lepas daripada ilmu. Dan bila bicara tentang doa, doa ni adalah suatu yang pengharapan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab doa ini berasal dari kalimah da'a. Da'a ini bermaksud menyeru. Kita menyeru Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Allahumma, wahai Allah. Itu kita menyeru pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang berseru pada Allah ataupun menyeru meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan kabulkan. Kalau tidak di dunia, pastinya di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagaimana biasa, saya minta pada sahabat-sahabat yang di luar sana untuk share, yang kemudian like video ini. Kemudian bagi mereka yang masih belum lagi subscribe YouTube, FB, IG Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, boleh berbuat demikian. Dan juga kami tinggalkan pada tuan-tuan nombor akaun kami untuk sama-sama dalam membantu usaha-usaha dakwah yang dijalankan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, insya-Allah. Okey, pada kali ini insya-Allah melalui buku inilah doaku, kita akan bicara doa yang ketiga, insya-Allah. Doa yang ketiga, doa mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada sebahagian kita yang dah menghafal doa ini, ataupun mungkin ada yang pertama kali bertemu dengan doa ini. Tidak masalah, ini satu ilmu bagi kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita amal dan kita memahami apa maksud di sebalik doa ini akan memberikan suatu kemanisan kepada kita untuk berdoa selepas ini, insyaAllah. Jadi saya sharekan, kita akan baca sama-sama insyaAllah untuk doa ini. Okey. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sekali lagi kita baca yang ramai lah. Kita baca yang ramai-ramai, insya-Allah. Kalau kita berdoa dengan seorang diri, Allahumma inni zalamtu nafsi, kita guna Allahumma inni. Umpama macam doa kunut lah, Allahumma hdini fi man hadais wa afini fi man afais. Tapi kalau berdoa dengan ramai, Allahumma hdina fi man hadais wa afina fi man afais. Jadi kita doa sama-sama, kita baca insya-Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan walaupun kita niatkan sekadar untuk belajar tentang doa, dan Allah dengar doa kita, Allah dengar seruan kita, Allah dengar panggilan kita. Mudah-mudahan Allah akan mengkabulkan segala permintaan kita, dan lebih-lebih lagi doa mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jom kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Sekali lagi. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. 3 kali ya, insya-Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna zalamna anfusana zulman kathira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Amin ya rabbal alamin. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami dengan kezaliman yang banyak. Sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau, ya Allah. Maka ampunilah kami dengan suatu pengampunan daripada sisimu dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita merujuk kepada doa ini, sebenarnya dalam doa Allahumma inna zalamna anfusana zulman kathira, di sini menunjukkan bahawa doa ini terdapat tiga unsur yang terbaik. Tiga unsur yang terbaik. Yang pertama adalah unsur i'tiraf. I'tiraf. Kita mengaku ataupun kita ikrar. Kita mengaku bahawa kita memiliki banyak dosa. Kita memiliki banyak dosa. Kalau kita nak rasa dosa itu terlalu besar bagi kita, sepatutnya kita terjemahkan dosa itu dalam bahasa yang mudah kita faham. Sebab dosa ini sebenarnya berasal daripada bahasa Sanskrit, bahasa Hindu lama. Dosa bermaksud kebinasaan. Dosa bermaksud kebinasaan ataupun dosa suatu yang dihindarkan sebab dia akan membawa kepada kebinasaan. Jadi kalau kita melakukan dosa berarti kita telah melakukan suatu kebinasaan. Kebinasaan atas diri kita sebenarnya. Kebinasaan atas diri kita. Sebab itu dalam doa ini, Allahumma inna zalamna anfusana zulman kathira. Kita mengiktiraf dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita mengaku depan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita telah melakukan dosa yang banyak. Sebab itu digunakan perkataan zulman kathira, dosa yang terlalu banyak. Kita manusia ni memang tak terlepas daripada segala dosa. Memang tak terlepas daripada segala dosa. Tapi Allah berikan suatu ruang bagi kita untuk pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sifatnya Maha Pengampun. Allah Ghafur. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Rahim, Allah Maha Mengasihani. Ya, Allah Maha Mengasihani. Kalau kita buat dosa dengan manusia, mungkin kesalahan yang terlalu besar, manusia sukar untuk memaafkan kita ataupun sukar untuk memberikan kemaafan kepada kita. Tapi tidak Allah, sebab Allah itu Ghafur. Allah itu Maha Pengampun sifatnya. Rahim, ya, Allah itu Maha Belas Kasihan ataupun Maha Penyayang. Sebab itu bila kita berdoa, kita kena ada iktiraf. Iktiraf maksudnya kita mengakui segala dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita berdoa dengan Allahumma wala yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau, ya Allah. Dan faghfir lana maghfiratan min 'indik. Tidak ada pengampunan melainkan pengampunan itu daripada sisimu, ya Allah. Bermaksud tidak ada orang lain boleh mengampunkan dosa kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam doa ini unsur yang kedua adalah unsur tauhid. Unsur mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun unsur yang kita mengakui bahawa tiada Tuhan yang mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang ketiga, unsur yang terdapat dalam doa ini adalah istighfar. Kita kata faghfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami. Ataupun kalau kita seorang, faghfirli, maka ampunkanlah dosaku, ya Allah. Maka ampunkanlah bagiku kesalahan dosaku. Jadi dalam doa ini ada istighfar. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun minta belas kasihan daripada Allah. Doa ini kalau kita perasan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia seumpama macam doa Nabi Yunus alaihissalam ketika mana dia berada dalam perut ikan Nun. Okay. Kita tahu kisah Nabi Yunus ketika mana dia meninggalkan kaum dia.
Dan ketika itu bahtera yang dinaiki itu hampir tenggelam. Dan salah seorang mesti dikeluarkan daripada bahtera ataupun sampan tersebut. Lalu berkata Nabi Nuh AS, biarlah aku yang terjun, sebab aku adalah pemimpin kamu. Masyarakat dia ataupun rakyat dia tidak membenarkan, lalu dilakukan undian. 3 kali undian dijalankan, nama Nabi Nuh nama Nabi Yunus AS yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus terjun daripada bahtera tersebut, dan akhirnya bahtera tersebut kembali stabil, dan Nabi Nuh terus disambar oleh ikan nun. Ikan nun, ada yang mengatakan ikan paus, tapi ada yang pendapat kata ikan nun tu ikan nun, memang ikan nun. Dan dalam perut ikan nun, Nabi Yunus berdoa, ataupun Nabi Yunus dia iktiraf atas kesalahan dia sebab meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berdakwah, akhirnya dakwanya ditentang oleh kaumnya. Oleh kerana rasa kecewa yang teramat sangat, dia keluar dan meninggalkan kaumnya. Kalau kita nak kata putus asa, mungkin tak sesuai dengan Nabi Yunus AS. Kata Nabi Yunus putus asa tak? Cuma atas rasa sedih yang teramat sangat, Nabi Yunus keluar daripada meninggalkan kaum dia dalam kejahilan. Sepatutnya Nabi Yunus terus berdakwah. Sama ada mereka menerima dakwah tersebut ataupun tidak berdakwah tersebut, Nabi Yunus terus berdakwah. Tapi oleh kerana Nabi Yunus meninggalkan, jadi Allah beri peringatan kepada Nabi Yunus AS. Dan dalam perut Nabi Yunus itulah Nabi Yunus, dalam perut ikan nun tadi, Nabi Yunus terus berdoa ataupun merintih iktiraf segala kesalahan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dengan iktiraf ataupun yang biasa kita dengar zikirnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau daripada melakukan inaya, melakukan kezaliman atas hamba-hamba. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku telah berada di kalangan orang-orang yang menzalimi diri, menzalimi diri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Aku dari kalangan orang-orang yang menginai diri sendiri. Allah rakamkan dalam surah Al-Anbiya 87. Kalau kita melihat pada doa yang pertama, Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira. Sama, inilah iktiraf. Kita kata kita menzalimi diri kita. Ya betul, kita menzalimi diri kita. Sebab kalau Allah campakkan kita dalam neraka Allah, na'udzubillah min zalik. Bukan kerana Allah zalim, bukan kerana Allah tersalah hukum, tetapi adalah kerana kezaliman yang kita lakukan atas diri kita. Sepatutnya kita letaknya dalam syurga Allah dengan kita melakukan segala kebaikan. Tetapi kita yang meletakkan diri kita pada neraka Allah sebab kita yang melakukan kesalahan, kita yang melakukan kezaliman, kita yang melakukan dosa. Jadi kalau seorang dicampakkan dalam neraka Allah bukan kerana Allah zalim, tetapi kerana dirinya sendiri. Sebab itu kita berdoa, Allahumma inna zalamna, ya Allah ya Tuhan kami telah berlaku zalim atas diri kami. Ataupun ya Allah kami telah menzalimi diri kami, anfusana zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak, dosa yang banyak. Kemudian kalau kita lihat, bila gunakan perkataan zulman, kita manusia tu memang tak lepas daripada segala dosa kan. Sebab Allah pernah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Ketika mana Allah membentangkan amanah kepada manusia, membentangkan amanah kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kata Allah, sesungguhnya kami telah membentangkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung ganang. Maka semua enggan untuk memikul amanah tersebut kerana mereka khawatir mengkhianati amanah tersebut. Lalu ia dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim, jahula, lagi jahil.
zahula lagi jahil. Ini maksudnya memang kita tak lepas daripada melakukan kezaliman. Jadi iktiraf tu penting. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Ghafurur Rahim. Kenapa kita selaku hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala malu? Yang pertama mungkin, yang kedua kita rasa sombong, kita rasa bongkar. Tidak berdoa, tidak meminta keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan besar mana pun dosa yang kita lakukan. Kalau kita berdoa, kita mohon pengampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan mengampunkan kita sebab Allah itu Ghafur. Allah ini sifatnya Maha Pengampun, Rahim. Allah ini Maha Belas Kasihan, Maha Belas Kasihan. Itulah kalau kita lihat kepada apa yang terkandung dalam doa ni. Yang ketiga, yang kita nak bicara dalam doa ini, kita seorang hamba ini ataupun manusia ini masuk syurga dengan 3 sebab. Kita masuk syurga dengan 3 sebab. Sebab yang pertama adalah sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pernah menyebutkan kepada para sahabatnya bahawa seorang itu akan masuk syurga bukan kerana amalannya. Bukan kerana amalannya. Tapi masuk syurga kerana rahmat, iaitu kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa di atas ada kita minta warhamna, kasihlah aku ya Allah, sayanglah aku ya Allah. Tetapi bagi insan pendosa macam kita ni, kita boleh terjemah dengan yang boleh menusuk dalam jantung kita ataupun qalbu kita adalah warhamna, kita kata belas kasihanlah atas diriku ya Allah. Warhamna, belas kasihan atas diri aku. Kasihanilah aku ya Allah. Sebab kasih dengan kasihani sama kalimahnya. Kalau kasih, dia cinta pada orang. Kalau kasihani, maksudnya dia minta untuk dicintai. Dia minta untuk dicintai. Jadi kita kata warhamna, ya Allah, belas kasihan atas aku. Aku ni banyak dosa ya Allah, zulman kathira. Warhamna, belas kasihan atas aku, ampunkanlah dosa aku. Atas belas kasihanmu ya Allah, pasti engkau akan ampunkan aku. Pasti engkau akan ampunkan aku. Ya Allah. Pandanglah wajah aku ya Allah. Itu doa yang disebut dalam doa ini. Sebab itu kita masuk syurga dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan masuk syurga dengan amalan kita, tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti timbul pula ada orang kata, Ustaz, tak payahlah solat sebab kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kan kita masuk syurga dengan belas kasihan Allah SWT. Mana mungkin kita boleh masuk syurga tanpa kita melaksanakan segala kewajipan kita selaku hamba pada Allah SWT. Yang wajib itu adalah untuk meraih cinta Allah, adalah untuk meraih kasih sayang Allah. Kalau kita meninggalkan suatu perkara yang diperintah oleh Allah, pasti hilang kasih sayang Allah. Macam kita lah, mak kita suruh kita mengeluh, kita tak nak buat, kita buat alasan banyak. Penatlah mak. Kalau sekali mungkin maaf, 2 kali mungkin maaf, 3 kali mungkin maaf. Mak kata tak kisah, tapi bila dah banyak kali, mak kita pun dah marah kita dah. Marah kita. Mak kita pun dah tak sayang kita. Lebih sayang pada adik kita yang dengan tulang, suka tolong. Tanpa disuruh pun dia dah buat dah. Mungkin mak kita lebih sayang pada adik kita. Sebab itu, jangan kita berpegang bahawa kita masuk syurga bukan kerana amalan kita tidak beramal, tetapi kita masuk syurga itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang kita buat yang wajib, yang sunat itu adalah untuk meraih kasih sayang Allah. Para sahabat bertanya ketika itu, hatta kau ya Rasulullah? Ya, hatta aku masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalanku. Bukan dengan amalanku. Sebab itulah kita kena meraih kasih sayang Allah. Dalam doa ini kita meraih kasih sayang Allah. Warhamna ya Allah, ya Allah, belas kasihanlah atas aku, sayangilah aku. Yang kedua, manusia itu akan masuk syurga dengan maghfirah, pengampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat ini juga kita jumpa perkataan faghfir lana maghfiratan. Ya Allah, ampunkanlah bagiku pengampunan daripada sisi Engkau ya Allah. Kita masuk syurga dengan pengampunan. Kita mungkin banyak dosa, tapi Allah ampunkan dosa kita. Kita mungkin banyak dosa, memang bukan mungkin, kita memang banyak dosa. Allah akan ampunkan dosa kita. Dan yang ketiga, seorang itu akan masuk syurga dengan sebab syafaat daripada Nabi SAW, syafaat daripada Al-Quran,
Sebab itu kita kena memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kita layak boleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang terakhir, yang cantik dalam doa ini adalah wala yaghfiruz dzunuba illa ants. Wala yaghfiruz dzunuba illa ants. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Rabi'ah. Dia berkata, aku melihat Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, didatangkan kepadanya seekor haiwan untuk supaya dia dapat menungganginya. Ketika meletakkan kaki kanan pada haiwan tunggangan itu, Sayyidina Ali berkata dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, Bismillah, Bismillah. Ketika dia berada di atas tunggangan, dia berkata Subhanallah. Dia menyebut bahawa Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bila setelah itu dia mengucapkan Subhanallah, ataupun dia membaca doa yang selalu kita baca dalam waktu kita memulakan perjalanan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sayyidina Ali bila dia berikan tunggangan dan meletakkan kaki kanannya pada tunggangan tersebut, dia membaca Bismillah, dengan nama Allah. Kemudian bila berada di atas tunggangan tersebut, Sayyidina Ali menyebut Alhamdulillah, dan dia terus berdoa dengan doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, yang bermaksud Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu untuk menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali pada Tuhan kami. Setelah itu Sayyidina Ali mengucapkan segala puji bagi Allah sebanyak 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu mengucapkan Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim pada diri aku, maka ampunilah aku. Faghfirli, kerana tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa ants. Doa ni. Kemudian Sayyidina Ali tertawa. Maka dia ditanya oleh para sahabat, wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau tertawakan? Lalu dia menjawab, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan perbuatan yang aku lakukan tadi. Lalu baginda pun tertawa. Maka aku bertanya kepada baginda SAW, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa? Baginda pun menjawab, sesungguhnya Tuhanmu kagum terhadap hamba-Nya ketika mengucapkan faghfirli ataupun faghfir lana fa inna la yaghfiruz dzunuba illa ant. Ampunkanlah dosa-dosa kami ataupun ampunkanlah dosa-dosaku wahai Allah, sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Dan kata Nabi SAW, hamba itu tahu bahawa tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali aku. Lalu Allah kagum dengan perkataan ini. Allah kagum dengan perkataan ini, ataupun Allah gembira dengan perkataan ini. Ialah seorang manusia tahu bahawa memang tak ada siapa yang boleh ampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusia ni, hamba Allah Taala menyebut juga, ya Allah, tak ada siapa yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau ya Allah. Tak ada siapa yang dapat mengampunkan dosaku melainkan Engkau ya Allah. Tak ada siapa yang dapat mengampunkan dosa kami melainkan Engkau ya Allah. Kalau tidak menyebut dengan perkataan ini pun memang sudah terbukti bahawa Allah sahaja yang dapat mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya. Memang tidak dapat. Kita tak akan dapat pengampunan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila manusia itu, bila hamba Allah Taala itu menyebut la yaghfiruz dzunuba illa ant, tidak mengampunkan dosa melainkan Engkau ya Allah, Allah kagum dan Allah gembira. Sebab itulah itu yang membuatkan Nabi SAW dia ketawa ataupun dia tertawa ataupun dia senyum. Dia senyum. Sebab dia melihat bahawa Allah SWT sangat kagum dan Allah sangat gembira bila hamba-Nya mengucapkan perkataan la yaghfiruz dzunuba illa ants.
Okey, itu yang okey. Sekali lagi sebagai ulangan kepada apa yang kita bincangkan pada kali ini, doa ini sepatutnya tidak terlepas daripada kita yang banyak dosa. Setiap kali lepas solat ataupun pada bila-bila masa saja kita boleh berdoa. Doa bukan semestinya dalam solat, tetapi tuntutannya adalah lebih berat dalam solat. Kalau seorang itu memberi salam kemudian dia terus bangun tanpa berdoa, kata Allah, orang ini sombong. Orang ini sombong. Kita jangan jadi orang-orang yang sombong. Jadi ambillah masa untuk berdoa setiap kali lepas solat, ataupun kita boleh berdoa di mana-mana sahaja sebenarnya dengan doa Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ants faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna. Bila sebut kata warhamna ni kita sebut ya Allah belas kasihanlah atas aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Kita iktiraf segala dosa kita. Kita mengesahkan Allah SWT bahawa tiada yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah SWT, dan kemudian kita mohon keampunan daripada Allah SWT dengan faghfir lana, ampunkanlah, warhamna, belas kasihanlah atas kami ya Allah. Dengan sebab doa inilah taubat ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Yunus AS, Allah keluarkan dia daripada perut ikan Nun. Selama mana dia berzikir, berdoa dengan doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin selama 40 hari dalam perut ikan tersebut. 40 hari dalam perut ikan tersebut. Kemudian kita tahu tadi kita masuk syurga dengan 3 sebab. Pertama dengan rahmat Allah, kita minta warhamna tadi, minta Allah sayang kita. Yang kedua kita masuk syurga dengan maghfirah, pengampunan. Ini doa kita, minta keampunan dan belas kasihan daripada Allah. Yang ketiga kita buka doa ini dengan kita berselawat pada Nabi SAW. Mudah-mudahan selawat tersebut akan kita layak untuk boleh syafaat Nabi SAW. Dan yang terakhir, bila pada perkataan la yaghfiru dzunuba illa ants, Allah sangat kagum dan Allah gembira bila hamba-Nya berdoa dengan doa tersebut. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, yang kita pelajari pada hari ini, mampu menjentik hati kita dan mampu untuk memberikan kemanisan kepada kita berdoa. Dan insya-Allah dengan doa ini, banyak mana pun dosa kita, memenuhi buih di lautan, setinggi gunung pun, Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi jangan malu, jangan rasa bosan untuk berdoa dan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu. Terima kasih pada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang memberikan ruang kepada saya untuk kita membicarakan tentang doa ini, insya-Allah. Jadi nantikan siri-siri doa yang seterusnya akan dibawa oleh ustaz-ustaz ataupun astazah yang sangat hebat dalam Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.